Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang amat saya hormati, ini satu berita ataupun satu isu yang pasti membuatkan ramai panas telinga, terutamanya penyokong Anwar Ibrahim. Ini kerana satu lagi berita menyatakan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri diheret ke mahkamah bersama-sama dengan tiga menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Oh, kenapa sampai Anwar Ibrahim dan juga tiga menteri di dalam Kabinet Kerajaan ini tiba-tiba diheret ke mahkamah? Rupanya ini adalah berkaitan dengan penghapusan subsidi diesel. Saudara-saudara, berkaitan dengan penghapusan subsidi diesel, di mana harga diesel di seluruh Semenanjung adalah RM3.35 seliter yang sebelum ini pernah diumumkan. Adakah perkara ini akan membuatkan keputusan untuk mengheret Anwar dan tiga menteri ini adalah satu keputusan yang benar ataupun sebenarnya ini adalah keputusan yang tidak relevan? Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, perkongsian daripada Malaysia Gini bertarik 8 Oktober. Penghapusan subsidi diesel, Anwar, tiga menteri diheret ke mahkamah. Dua rakyat negara ini telah mengheret PM Anwar Ibrahim dan tiga menteri kabinet ke mahkamah berhubung keputusan kerajaan menghapuskan subsidi diesel di Semenanjung Malaysia. Tindakan sivil Azhani Marlan alias Abdul Halim dan Muhammad Hatta Sanuri menyasarkan bukan sahaja Anwar, tetapi juga Menteri Ekonomi Muhammad Rafizi Ramli, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Armizan Muhammad Ali, dan Menteri Pengangkutan Anthony Lok dan Kerajaan Persekutuan. Permohonan kebenaran semakan kehakiman menyasarkan keputusan Kabinet pada 9 Jun untuk menghapuskan subsidi diesel di seluruh Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak tidak terjejas. Pada hari berikutnya, harga diesel diapungkan dan mengikut kadar semasa. Pasaran pada RM3.35 seliter. Harga semasa bagi diesel di PAM ialah RM2.15 seliter. RM1.20 kurang daripada kadar pasaran. Bagaimanapun menurut dokumen mahkamah yang dilihat Malaysia Kini, Azhani dan Hatta mendakwa pengguna jalan raya kini dibebani dengan charge tersembunyi sebanyak 40 sen seliter diesel yang dibayar kepada kerajaan. Mereka mendakwa bahawa ini disebabkan oleh cara mekanisme harga automatik ataupun APM dilaksanakan. Mereka mendakwa berdasarkan pengiraan mereka bahawa pengguna jalan raya di Semenanjung akhirnya membayar lebih untuk diesel dan menuntut kerajaan memulangkan lebihan bayaran itu. Di dalam artikel ini juga menyebut, sekiranya Mahkamah Sivil memberikan kebenaran, ia kemudiannya akan menetapkan tarikh berasingan untuk mendengar hujahan semua pihak mengenai merit tindakan itu. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, kalau perkara ini akan membawa kepada kejatuhan Anwar dan tiga menteri di dalam kabinet, apakah yang akan berlaku kepada kerajaan? Dan saudara-saudara, menurut anda, apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, ini satu kemenangan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan sebagai pemimpin kerajaan hari ini. Sudah pasti ramai yang mahu menumbangkan Anwar Ibrahim. Ada juga sampai mahu mengheret Anwar Ibrahim ke mahkamah, memaki hamun Perdana Menteri yang berkata Anwar Ibrahim tidak layak untuk jadi Perdana Menteri dan perlu membubarkan parlimen dan sebagainya. Banyak serangan diterima oleh Anwar Ibrahim, terutamanya musuh politik Anwar Ibrahim yang mahu Anwar dipecat, yang mahu Anwar tumbang. Tapi sebenarnya saudara-saudara, ini satu bukti Anwar selangkah lagi di depan, selangkah lagi di hadapan semua musuh politiknya ataupun musuh yang cuba untuk menumbangkan Anwar Ibrahim.
rasanya, termasuk Mahathir, termasuk Muhyiddin, dan semua kepimpinan politik yang coba untuk menjatuhkan Anwar. Ini satu kemenangan Anwar yang terbaru. Perkongsian daripada Malaysia kini bertarikh 8 Oktober. Anwar di tangga ke-15 pemimpin Islam berpengaruh dunia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menduduki tempat ke-15 sebagai individu Islam paling berpengaruh di dunia berdasarkan edisi terbaru The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslim 2025. Perkara itu dikongsikan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming menerusi hantaran di aplikasi X yang mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri apabila berjaya menaikkan kedudukannya di tangga ke-15 berbanding ke-17 tahun lepas bagi kategori sama. Kejayaan ini menunjukkan satu teladan ketokohan dan kepimpinan yang inklusif untuk masyarakat berbilang kaum menurut Ngah dalam hantaran berkenaan. Saudara-saudara, ingin saya highlight di sini. Anwar Ibrahim yang berjaya menaikkan kedudukannya di tangga ke-15 berbanding ke-17 tahun lepas bagi kategori yang sama. Bermakna Anwar Ibrahim mendapat satu peningkatan. Dan ini menjadi teladan kepada ramai orang dan mungkin ini menunjukkan bahwa Anwar Ibrahim sebenarnya layak untuk terus menjadi Perdana Menteri. Mungkin berpenggal-penggal lagi. Dan sekaligus ini satu lagi berita buruk untuk musuh politik Anwar Ibrahim. Mungkin dah boleh ucap selamat tinggal kepada mereka. Berdasarkan penerbitan itu, Anwar merupakan antara 50 individu yang tersenarai sebagai individu Islam paling berpengaruh di dunia, selain Raja Jordan Raja Abdullah II Al-Hussein yang menduduki tangga pertama, Raja Arab Saudi Raja Salman Abdul Aziz Al Saud ke-5, dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto ke-18. The Royal Islamic Strategic Studies Center yang menerbitkan buku itu juga berkata, Anwar berada di tangga ke-9 bagi kategori pemimpin dan ahli politik Islam berpengaruh dunia, mengatasi Prabowo ke-10 dan Presiden Mesir Abdel Fattah Said Al-Sisi ke-11. Penilaian ke atas mereka dibuat berdasarkan pengaruh masing-masing dalam membuat perubahan dari segi budaya, ideologi, keuangan, politik, dan lain-lain ke atas komuniti Islam dan juga di peringkat antara bangsa. Dalam pengenalan ringkas mengenai Anwar, penerbitan itu menyatakan Perdana Menteri lantang mengenai perjuangan rakyat Palestina dalam menghadapi kekejaman Israel. Anwar Ibrahim telah menjadi penyokong lantang hak Palestina untuk menentang pendudukan. Pertemuannya dengan pegawai Hamas, termasuk pemimpin Hamas yang dibunuh, Allahyarham Ismail Haniyeh, telah mendapat kritikan daripada Amerika Syarikat. Siaran media sosialnya yang menyampaikan ucapan takziah selepas pembunuhan Ismail Haniyeh telah diturunkan, yang mendorongnya untuk berkata, biar ini menjadi message yang jelas dan tidak berbelah bahagi kepada Meta. Hentikan sikap pengecut ini dan berhenti bertindak sebagai instrumen rejim Zionis Israel yang menindas menurut penerbitan itu.